Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam bersama saya Ustaz Saiful Azlan ataupun secara ringkasnya USA. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima di bawah tajuk indahnya tajwid. Yang mana di bawah tajuk indahnya tajwid ini kita akan lihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran bagi tajuk ini. Iaitu objektif pembelajarannya ialah mengetahui 5 jenis makhraj huruf secara terperinci. Dalam bahagian ini kita akan membicarakan berkaitan dengan makharijul huruf, iaitu makhraj huruf. Kalaupun tidaklah secara betul-betul terperinci, kita akan jelaskan satu persatu setiap huruf itu dengan makhraj-makhrajnya. Seterusnya menjawab soalan di bahagian deskripsi yang telah pun Ustaz sediakan untuk kamu semua. Baiklah, kita lihat dahulu mengapa perlu kita belajar tajwid. Hukum membaca Al-Quran bertajwid adalah merupakan satu fardu ain. Maksud fardu ain iaitu setiap daripada seorang Muslim mesti belajar untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Apatah lagi, Al-Quran itu antaranya adalah Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah akan kita baca di dalam solat. Bimbang nanti bacaan Al-Fatihah kita tidak betul dan boleh membawa kepada solat kita menjadi tidak sah. Tujuan belajar ilmu tajwid adalah membetulkan bacaan Al-Quran. Kita nak betulkan bacaan dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bertartil, iaitu dengan bertajwid. Kita terus kepada makhraj huruf atau makharijul huruf. Maksud kepada makhraj huruf ialah tempat keluar huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni huruf Arab lah. Huruf bahasa Arab tu kita panggil sebagai huruf hijaiyah, yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Mana kita belajar makhraj, tempat keluar. Setiap huruf ada tempat keluarnya yang tersendiri, yang membezakan bunyinya itu dengan bunyi huruf-huruf yang lain. Makharijul huruf ini ada 5. Sebab tu kita sebut makharij. Makharijul huruf. Kerana kita nak gandingkan dengan 5. Boleh juga kita sebut dalam bahasa Melayu kita 5 makhraj huruf. Iaitu pertamanya adalah pangkal hidung. Mana pangkal hidung? Di sini. Ini kita panggil sebagai pangkal hidung. Pangkal hidung dalam bahasa Arab dia panggil khayshum. Al-khayshum. Yang keduanya adalah bibir. Dua bibir ni sama ada kita guna 2 ataupun 1. Itu termasuk dalam makhraj huruf juga. Dan kita dinamakan dalam bahasa Arab ada sebagai asyafataini. Asyafataini, 2 bibir. Kemudian lidah, al-lisan. Dalam bahasa Arab kita guna al-lisan. Rongga, rongga atau al-jawf. Nanti kita akan lihat gambar rajah untuk rongga ini. Jawf atau rongga adalah merupakan ruang di antara daripada halkum daripada anak tekak kita nak keluar tu dipanggil al-jawf. Kemudian kerongkong dipanggil dalam bahasa Arab sebagai al-halqu. Al-halqu. Baik. Terus kepada makhraj yang pertama itu pangkal hidung atau al-khayshum. Dari makhraj ini keluarnya bunyi dengung atau bunyi gunnah. Bunyi dengung atau bunyi gunnah ini adalah bunyi mim atau nun yang bersabdu. Bunyi mim atau nun yang bersabdu. Bunyi dari mana? Iaitu dari pangkal hidung. Kita akan semak tengok. Contoh yang pertama iaitu bunyi mim yang bersabdu, iaitu pada perkataan dalam suratul duha, iaitu
Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'am, bunyi itu keluar dari hidung. Kemudian contoh yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas pada perkataan an-nas. Itu bunyi dengung, bunyi berdengung atau bunyi yang keluar daripada pangkal hidung kita atau dipanggil sebagai khayshum. Okey. Seterusnya dua bibir. Asyafatain. Huruf yang pertama adalah waw dengan cara membulatkan dua bibir. Iaitu bila kita sebut, kita bulatkan bibir. Wa. Atau kita matikan untuk semak makhrajnya. Au. Okey. Jadi kita bulatkan bibir, maka di situ kita akan dapat makhrajnya. Yang keduanya ba. Merapatkan dua bibir. Itu kuatkan sikit rapat tu supaya jangan ada bocor. Supaya jangan ada bocor, kita sebut ba. Atau untuk semak makhraj, kita kena matikan dia. Ab. Okey. Yang ketiganya mim, merapatkan dua bibir juga. Merapatkan dua bibir juga. Dengan sebutannya ialah am. Okey. Dan yang keempatnya adalah fa. Perhatikan Ustaz sebut fa. Af, iaitu menekan bibir bawah ke gigi kacip atas. Tekan bibir bawah ke gigi kacip atas atau menyentuh gigi kacip atas ini disentuh kepada bibir bawah bahagian dalam. Yang mana bibir basah. Bahagian dalam ni kita temukan dengan hujung gigi kacip atas, maka keluarlah huruf fa. Bila kita sebut af, fa. Okey, itu cara menyebut huruf fa. Kemudian kita pergi kepada makhraj lidah atau al-lisan. Dari sini keluarnya huruf yang paling banyak dalam senarai huruf-huruf hijaiyah Arab itu, iaitu 18 huruf akan keluar daripada lidah sahaja. Yang pertamanya, Ustaz nak ambil yang paling jauh dari sudut makhrajnya, iaitu qaf dan juga kaf. Qaf dan juga kaf, iaitu qaf akan bertemu pangkal lidah, akan bertemu dengan lelangi atas yang lembut. Bila kita sentuh bahagian atas, ada keras sampai lembut. Yang lembek tu, daging tu, itulah tempat pertemuan pangkal lidah untuk menghasilkan huruf qaf. Maka kita sebut aq ataupun qa. Qa. Kemudian di hadapannya keluar huruf kaf, iaitu juga pangkal lidah depan sikit dengan lelangi atas yang bercampur di antara keras dan lembut. Bila kita sebut ka ataupun ak. Okey. Kemudian ke depan lagi ada 3 huruf, iaitu jim, shin dan juga ya. Di tengah-tengah lidah ada 3 huruf, jim, shin dan juga ya. Okey. Kita sebut aj atau ja. Shin, ash, sha. Okey. Ya, ai. Okey. Itu tempat bagi huruf jim, shin dan ya. Kemudian dad. Dad disebutkan oleh ramai di kalangan ulama, tempat keluarnya adalah tepi lidah, sama ada kiri ataupun kanan. Bila sebut ba. Okey. Kemudian ke depan lagi, iaitu di hujung lidah, di sini terdapat 12 huruf. Terdapat 12 huruf, iaitu pertamanya lam, nun, ra, ta, ta, dal, sad, zai, sin, zal,
tha dan juga dha. Okey, untuk huruf lam. Untuk huruf lam kita akan gunakan penghujung lidah. Penghujung mana? Penghujung sekali. Bila mana kita lihat lidah, kita ada birai lidah, hujung lidah. Kita akan guna hujung lidah menyentuh gusi atas tempat tumbuh gigi atas depan tu. Tempat dekat tumbuh gigi tu kita tekankan lam pada tekankan hujung lidah pada tempat tumbuh gigi, maka terhasillah bunyi la. Okey. Kemudian nun kita akan gunakan bahagian atas papan lidah. Tadi lam di hujung, nun di atas. Jadi bunyinya na. Okey. Kemudian ra. Dalam buku ni dia tak ikut susunan yang betul. Kita sebutkan dengan ra. Ra agak ke dalam sedikit, iaitu pada gusi. Pada gusi bahagian yang hampir untuk naik ke lelangit. Jadi situ dari atas papan lidah ini, dari atas hujung lidah ini ditemukan dengan bahagian gusi tersebut, maka terhasil ar-ra. Okey, ar-ra. Okey, kemudian ta. Dalam ta Arab ini kita akan gunakan hujung lidah bertemu dengan gusi tempat tumbuh gigi atas. Jadi bunyinya ta. Hampir sama makhraj dengan ta, tetapi ta ada sifat yang berbeza yang menjadikan bunyi ta itu menjadi tebal. Tadi at. Ini jadi ta. Okey. Kemudian dal juga hujung lidah bertemu dengan gusi tempat tumbuh gigi atas. Jadi sebutannya da. Berbeza dengan orang Melayu, ramai orang Melayu akan menyebut dal dengan menggunakan hujung lidah ditemukan dengan lelangit atas, bahagian atas lelangit, maka bunyi akan jadi ada. Itu bunyi dal bagi orang Melayu. Jadi bagi makhraj Arab, dal berada di hujung lidah dengan gusi atas bahagian tempat hampir dengan tempat tumbuh gigi atas. Saya sebut sekali lagi, adda. Okey. Kemudian sa. Ke belakang sedikit lidah tadi dengan bahagian atasnya mengeluarkan satu huruf sa. As-sa. Seterusnya zai. Azza. Seterusnya lagi sin, iaitu assa. Dan terakhir satu grup daripada huruf yang mana hujung lidah akan bertemu hujung gigi atas. Okey, hujung lidah bertemu dengan hujung gigi atas, maka sebutannya menjadi azza. Okey, begitu juga dengan ta, hujung lidah bertemu dengan gigi atas, atha. Perlu diingatkan bahawa lidah perlu dikeraskan sedikit supaya ketika kita menyebut huruf tha dan za ini, lidah tidak menempel ke bahagian lelangit atas. Yang kita nak guna adalah hujung lidah bertemu dengan gigi atas, hujung gigi kacip atas. Maka Ustaz ulang lagi, az dan juga ath. Jadi atha, azza. Huruf yang terakhir iaitu dha juga menggunakan hujung lidah dan hujung gigi kacip atas, tetapi dengan sifat yang berbeza, iaitu dengan ketebalannya yang tinggi, maka disebutkan dengan
Dha. Al-dha. 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 Okey, bunyinya menjadi tebal kerana sifatnya, bukan kerana perbezaan makhraj bagi huruf itu. Seterusnya kita lihat rongga, iaitu al-jawf. Rongga yang dimaksudkan di sini adalah suara yang memanjang bunyi huruf tadi. Suara yang memanjang daripada bunyi huruf tu akan lalu kawasan tu. Dan suara ini dikhususkan kepada bunyi huruf mad, iaitu bila mana alif didahului oleh fathah, maka qa. Pemanjangan itu melalui satu rongga yang dinamakan dengan al-jawf. Ya, contohnya qila, qi, dia lalu melalui rongga dan melepasi kawasan mulut. Waw, bila mana didahului oleh dhammah, maka yaqulu, dia lalu melalui rongga yang kita namakan sebagai al-jawf. Seterusnya makhraj halqi, ataupun kita namakan dalam bahasa kita kerongkong. Dinamakan dalam bahasa Arab al-halq. Ada 6 huruf, iaitu ghain, kha, ain, ha dan juga hamzah. Iaitu daripada permulaan halqum, atas sekali keluarnya huruf ghain bersama dengan kha, di tengahnya ain dan juga ha, dan di hujung di bawah sekali ha, iaitu ha simpul dan juga hamzah. Kita lihat secara perincinya daripada halqum ini, 2 huruf ghain dan kha menekan suara di permulaan halqum. Kita tekan suara ra, akh. Jadi tempat terhasil suaranya adalah pada halqum. Di sini berlaku kesilapan dalam orang Melayu, kebanyakan kita yang menyebut disebut kha ini di bahagian dalam mulut, maka terhasillah bunyi akh. Jadi ini sebutan yang salah. Patutnya disebutkan di bahagian kerongkong. Kha, ra. Okey. Kemudian 2 huruf lagi, ha dan juga ain. Cara menyebutnya kita panggil sebagai ha pedas. Kalau tak ada pedas, maka dia akan jadi ain. Okey, terhasil dari tengah halqum. Dan yang ketiganya ialah makhraj yang ketiga dalam susunan kerongkong ini, iaitu hamzah, dan juga ha. Jangan diturunkan lebih lagi ke bawah, kerana tidak ada makhraj yang terhasil dari dalam dada. Baik, seterusnya sebagai penutup, sila jawab soalan di bahagian deskripsi yang Ustaz sediakan di bahagian bawah video ini. Dan jangan lupa share dan subscribe video. Mudah-mudahan ianya bermanfaat, bukan sahaja kepada para pelajar sekalian, bahkan kepada pelajar-pelajar yang lain. Ustaz sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.